ke udara lagi menerusi RWS. Memang lain. Itu dia. Memang lain ya yang berhormat bersama-sama kita tetamu paling istimewa pada minggu ini. Beliau adalah Puan Haniza Muhammad Talha, ADON N33 Taman Medan. Yang berhormat, Taman Medan ni begitu menarik sekali dan satu cabaran bagi yang berhormat Diharap dengan itu kebijaksanaan rakyat mengenali pemimpin menerusi rancangan ini supaya kita dengan bijaksana menentukan kuasa demokrasi, menerusi peti undi, memilih pemimpin daripada kalangan rakyat yang boleh mewakili kita dalam kerajaan dan juga Dewan Negeri Selangor. InsyaAllah. Baiklah, kita tanya soalan yang mudah dulu boleh yang berhormat ceritakan serba sedikit mengenai latar belakang khususnya pendidikan, hobi dan falsafah hidup? Saya berasal daripada negeri Perak. Memang anak jadi Perak lah. Kemudian mendapat pendidikan di negeri Perak jugalah. Tapi masa menengah atas saya melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Teknik di Pulau Pinang. Kemudian mendapat tawaran lanjutkan pelajaran ke luar negara lah. Saya jalani A-level saya di salah sebuah bandar di England, di King's Lynn. Kemudian berjaya masuki Sheffield University lah untuk membuat kursus seni bina. Itu dia kepakaran dia. Hobi? Hobi saya kalau masa dulu kecil-kecil dulu saya suka mengumpul stamp, membaca salah satu hobi saya lah sehingga sekarang lah insya-Allah. Tapi saya rasa saya agak inilah juga sebab kesempitan masa tu tak sempat nak baca seperti mana yang sebelum inilah. Selain daripada membaca, saya juga suka mengembara lah, travel. Sebab saya ingat lagi semasa saya belajar dulu, saya pergi backpacking lah bersama-sama dengan kawan-kawan ke beberapa buah negara jugalah mencari pengalaman dan juga menikmati keindahan negara-negara yang berlainan daripada Malaysia lah. Dan selain daripada itu, sebelum ni juga saya menulis jugalah untuk sebuah portal online lah, iaitu Malaysia Today. Tapi sekarang ni juga sebab banyak urusan bersama-sama dengan rakyat tu, saya terpaksa tangguhkan. Sebab saya memang cita-cita nak tulis sebuah buku. Harapan nak baca. Memang itu cita-cita saya lah. Tapi setakat ni belum lagi menjadi realiti lagi. Tapi insya-Allah itu memang saya simpan dululah. Kalau jangka draftnya apa anggaran tajuknya? Working title. Saya mungkin cerita tentang pengalaman saya lah, daripada seorang yang tidak berminat untuk berkecimpung ataupun terlibat dalam arena politik, sehinggalah terjebak di dalamnya, termasuk ke dalamnya. Kemudian melihat ia memang satu platform yang sangat penting untuk menyampaikan pandangan dan juga pendirian, dan juga saya lihat membawa perubahan lah insya-Allah. Perubahan telah pun berlaku, dapat kita saksikan di sebuah negeri Selangor idaman, maju sejahtera dan berkebajikan insya-Allah. Jadi falsafah hidup yang berhormat, saya lihat saya sentiasa yakin bahawa setiap kebaikan yang kita buat itu walaupun kecil, dia akan kembali kepada kita. Jadi tidak menjadi satu perkara yang merunsingkan saya kalau sekiranya kita buat kebaikan tu, maka orang tidak menunjukkan appreciation ataupun menerimanya ataupun mengiktirafnya sebagai suatu kebaikan. Sebab kebaikan tu akan datang melalui orang lain ataupun saluran yang lain lah, dan saya penuh yakin dengan perkara tersebut insya-Allah. Daripada soalan yang mudah kita ke soalan yang lebih panas, dan soalan panas ni boleh mempara supaya bermakna daripada seorang yang bijaksana seperti yang berhormat sendiri Baiklah Yang Puan, pengalaman Yang Berhormat sebagai seorang tokoh dan pemimpin dalam kerajaan, dalam dewan dan dalam parti ada disebut mengenai ADON dengan kawasannya masing-masing. Kata kuncinya di sini ialah masing-masing.
Kamu jaga kawasan kamu, saya jaga kawasan saya. Tetapi ada isu masyarakat setempat yang bertindih, khususnya masyarakat yang berkaitan dengan aspek-aspek ibadah, aspek-aspek kaum ya. Bagaimana Yang Berhormat melihat dalam Parlimen Petaling Jaya Selatan ini ya, di mana ada kawasan jiran seperti Bukit Gasing, Bukit Gasing, dan sebelahnya Seristia. ialah Seristia. Ada isu-isu yang bertindih sebab mobilisasi masyarakat tu. Sudah tentu sebab persempadanan Taman Medan tu pun dibuat hanya untuk saya rasa elemen pengundian. Tapi dari segi permasalahan, demografi dia, cara hidup mereka tu tak ada jauh beza. Dan juga saya nampak macam kalau saya Taman Medan dengan Seristia, dia punya komposisi lebih kurang sama. 59 Melayu, 25 Tionghoa dan selebihnya India. Dan permasalahan yang dihadapi di kawasan-kawasan bekas tinggan juga sama, lebih kurang sama saja ya. Jadi banyak juga masalah yang saya dihadapi oleh rakan saya di Seristia. Dan kita juga apabila pengundi daripada Seristia datang ke pejabat saya, kita layan mereka sebagai semacam mana kita layan penduduk daripada Taman Medan juga. Sebab saya lihat di Selangor ni we work as a team. Kita bekerja sebagai satu pasukan. Bukan kita nak menang satu kawasan saja. Sebenarnya kita nak mentadbir seluruh negeri Selangor. Dan jika kita nak mentadbir seluruh negeri Selangor, kita perlu beri perkhidmatan yang sebaiknya kepada semua sebenarnya. Jadi menjaga kepentingan semua. Jadi saya lihat tak ada isu lah sebenarnya. Kalau saya jaga kawasan saya, Bukit Gasing tak boleh masuk kawasan saya, itu tak boleh. Atau memberitahu pada rakyat yang datang tu, kamu pergi ke pusat sana. Tak ada ya? Tak. Hanya kalau dari segi peruntukan tu kita terpaksa lah. Sebab itu memang syarat di dalam pengagihan peruntukan ADUN. Dia mesti belanjakan peruntukan tu di dalam kawasan dia sendiri. Itu hak dan hak rakyat lah. Itu. Tapi dari segi perkhidmatan, khidmat nasihat, bantuan sokongan dan sebagainya, itu saya tak nampak kita kira lah dari segi tu. Sebab Bukit Gasing pun macam tu juga. Malahan kalau Bukit Gasing ni kawasan orang kaya sebenarnya. Jadi peruntukan dia tu selalu banyak lebih kan. Jadi dia sama-sama bantulah. Maknanya dia ada program yang dia ajak saya bersama supaya saya boleh dapat manfaat, kawasan saya dapat manfaat samalah. Jadi saya nampak itulah bekerjasama sebagai satu pasukan. Dan insya-Allah lah Selangor ni memang panas. Kalau apa-apa pun memang Selangor ni menjadi tumpuan. Jadi saya tak menjadi satu perkara yang menghairankan lah. Kalau ada apa-apa isu pun saya nampak itu perkara yang kita sudah biasa hadapi, insya-Allah. Kita pernah bercakap dengan Yang Berhormat Edward Lee Ponin dan juga Yang Berhormat Nik Nazmi Ahmad ya. Masyarakat ni kadang-kadang perkara yang kecil-kecil boleh dibesarkan. Contohnya memang macam tu. Sebab saya lihat masyarakat mungkin ada setengah-setengah tempat mungkin dia berbezalah, tapi saya tak cakap di kawasan lain, tapi di dalam kawasan saya isu yang kecil dibesarkan. Mungkin ada kepentingan dan juga ada perkara-perkara yang mereka nak dapat sesuatu daripadanya lah. Sebab saya nampak ada juga individu-individu di dalam masyarakat tu yang sengaja membesar-besarkan untuk kepentingan sama ada politik mereka ataupun ada kepentingan peribadi mereka lah terhadap perkara yang dibangkitkan. Tapi kita jangan gusar sebab masyarakat di bandar ni mereka sudah peka. Mereka sudah tahu taktik ataupun pendekatan dan juga cara ini. Jadi saya nampak isu semasa daging kepala babi, kepala khinzir dicampakkan di dalam kawasan masjid.
orang yang melakukan perkara tersebut, mereka ingat masyarakat Melayu di dalam kawasan Taman Medan akan bangun dan marah. Sebab ini isu, mereka menggunakan isu agama. Sensitiviti orang Melayu lah kononnya. Tetapi alhamdulillah penduduk Taman Medan sudah menjangkakan apa yang orang-orang yang melakukan perkara itu expect ataupun mengharapkan mereka bertindak, respon mereka. Jadi penduduk Taman Medan stay cool. Mereka sangat kita panggil calm, kan, tenang menghadapi situasi itu. Walaupun seluruh negara heboh cerita sebab saya ingat lagi muka depan, saya ingat lagi sebab dia isu lempar kepala babi dalam kawasan masjid ni berlaku selepas pembakaran gereja-gereja di dalam kawasan PJ juga. Dalam kawasan saya juga. Satu siri berterusan jadi saya tengok alhamdulillah masyarakat tenang menghadapinya sebab mereka tahu ini adalah kerja-kerja orang yang sengaja nak bangkitkan sentimen perkauman dan juga sentimen keagamaan. Itu dia. Rupanya ramai peminat yang Muhammad Haniza Muhammad Talha. Ini satu daripada soalan kita ni secara langsung Muhammad, dan kita dapat soalan, tu dia orangnya. Rushida Salim Shida, yang Muhammad adalah antara exco yang paling sibuk saya tengok. Itu betul. Saya bagi endorsement. Macam mana yang Muhammad bagikan masa antara tanggungjawab pada rakyat dan keluarga? Itu dia. Saya lihat salah satu perkara yang saya mestikan untuk keluarga saya ialah setiap pagi sarapan bersama. Itu betul. Itu memang saya make a point lah, jadi amalan. Anak-anak berkumpul, masa tu kita tukar-tukar berita, update tentang apa yang berlaku. Dan saya selain sebab hari hujung minggu, Sabtu Ahad juga sibuk juga jadi saya nampak itu masa yang paling precious lah, paling penting bagi saya lah waktu pagi. Jadi tapi anak-anak saya pun saya dah didik mereka, sebab saya sibuk ni bukan semasa saya berkecimpung dalam politik sahaja, bukan setelah saya menjadi wakil rakyat. Tapi sebelum tu juga saya terlibat dalam NGO dan juga penglibatan dalam parti politik juga mengambil masa saya. Jadi anak-anak saya memang sudah biasa dengan jadual saya yang banyak aktiviti lah. Dan saya juga didik anak-anak saya supaya berdikari, jadi orang yang mampu membuat keputusan tanpa perlu saya memberitahu mereka apa yang mereka perlu lakukan. Jadi saya nampak itu antara perkara yang saya rasa mungkin kelebihan lah bagi saya. Jadi anak-anak saya tak terlalu bergantung kepada saya. Jadi saya nampak itulah. Suasana tu kalau dulu suaminya yang hormat, isteri adalah suri rumah tapi suasana begitu berbeza, dan sekarang makin berbeza di mana wanita menceburi bidang politik dan suami mungkin buat bisnes saja. Suasana ini berlaku Dan saya nampak kalau bagi saya suami saya sangat menyokong segala usaha-usaha yang saya lakukan, dan ini saya rasa sangat penting kerana dia memberikan kita keyakinan perkara-perkara walaupun sukar dan juga sangat sangat demanding, sangat tuntutannya tu sangat tinggi. Jadi saya nampak dia sangat membantu saya kerana dia memberikan kekuatan dan juga kesabaran bagi saya. Baiklah Yang Berhormat, ini adalah soalan yang takkan ditanya kepada Yang Berhormat lain. Ya. Dia hanya khusus untuk Yang Berhormat Haniza Muhammad Talha. Apa dia tu? Okey, di antara ramai pemimpin Pakatan Rakyat Selangor yang kita sayang, Yang Berhormat adalah seorang daripadanya. Namun kita mengikuti perkembangan seperti Rushida tadi, ikut perkembangan Yang Berhormat tapi sesuatu yang amat jelas lah, ini memang dipanggil sifat dan karakter yang ada pada Yang Berhormat. Ini memang ketara. Apa dia? Apa dia? Yang Berhormat dapat menyesuaikan diri dengan konteks di mana kedudukan Yang Berhormat, di kerusi mana, dalam konteks peranan apa. Contohnya
kalau kita tengok di si rumah tadi begini caranya bersama keluarga. Kalau dalam Dewan Undangan Negeri pihak pembangkang jangan main-main. Walaupun ini timbalan, walaupun ini wanita, begini. Dan kita pernah tengok yang Muhammad masa kita baca Warta Selangor bila barang naik misalnya, wah yang Muhammad pun sama lantang dengan para wanita sana yang geram pada kereta. Jadi soalan dia ialah macam mana yang Muhammad menyesuaikan karakter tu dengan kerusi dan peranan? Sebab saya lihat kalau perkara-perkara yang menyentuh diri kita, tak kira di mana kita berada, kita mesti mempertahankan hak kita. Dan saya nampak sama ada di dalam dewan ataupun di luar dewan, tanggungjawab tu perlu ditunaikan, dan kita tidak perlu menanti seseorang tu menuntut hak mereka daripada kita kerana kita tidak melakukan tanggungjawab kita. Jadi bila tanggungjawab tu diberikan, maka kita kena tunaikan. Dan ketegasan kita tu juga mesti bertempat lah, kan? Tapi itu dia kalau mesti bertempat sebab kalau sekiranya berlaku perkara-perkara yang bertentangan dengan prinsip keadilan, maka kita kena tegas dalam menghadapinya. Dia tidak kira sama ada mereka itu adalah rakan baik kita ke ataupun anak kita sendiri. Sebab saya melihat contoh ni pada Rasulullah SAW sendiri. Apabila apabila dia kata jika Fatimah mencuri, nescaya dia potong tangan Fatimah tu juga. Jadi maknanya sikap kita juga begitu. Apa juga tindakan kita sama, tidak memilih bulu. Jadi saya nampak kalau saya nampak garang di dalam dewan tu, sebenarnya memang patutlah garang sebab kita ni berdepan dengan ahli-ahli Dewan Negeri Selangor. Penjawat tertinggi kira dalam negeri itu, mereka adalah orang yang pemimpin-pemimpin masyarakat. Jadi mereka perlu menunjukkan prestasi dan juga standard yang tinggi. Jadi kalau mereka berkelakuan seperti budak-budak sekolah, saya rasa itu tak boleh diterima. Dan mungkin mereka akan mengambil kesempatan sikit sebab wanita yang jaga ni. Saya juga kena bagi mesej yang betul lah, kan. Jadi jangan ingat ikut saya seorang wanita, kaum yang lemah, maka mereka boleh berkotak-katik mempermainkan. Jadi ini tak akan berlaku lah, insyaAllah. Sebab dalam negeri Selangor ni ramai exco dan juga wakil rakyatnya juga terdiri daripada wanita. Sebab saya tengok pembangkang tak ada seorang pun wanita. Tak ada. Ini semuanya lelaki. Ya, Muhammad, ada pertanyaan mengenai kehebatan prasarana infrastruktur di Taman Medan, khususnya yang Muhammad diundang untuk menandatangani satu sebab antara perkara-perkara yang menjadi tumpuan saya, fokus saya ataupun ini sebenarnya dalam manifesto saya lah apabila saya bertanding tahun 2008, saya meletakkan ada beberapa perkara lah. Salah satunya adalah menaik tarafkan infrastruktur di kawasan Taman Medan. Sebab Taman Medan ni dia kedudukannya adalah di dalam sebuah bandaraya PJ Petaling Jaya. Tetapi apa yang saya dapati sebelum ini, kemudahan ataupun infrastruktur public amenities dia sangat berkurangan ataupun tidak bertepatan. Kalau kita panggil bandaraya, memang bukan itu dia punya tahap dia lah. Ada soalan saya berkaitan dengan itu. Jadi itu salah satu perkara yang saya letaklah sebagai usaha saya kalau sekiranya saya menjadi wakil rakyat, dan memang sekarang telah dan sedang dilakukan. Sedang dilakukan. Kemudian yang keduanya, saya juga nampak yang sangat penting adalah untuk menaik tarafkan taraf hidup penduduk situ untuk dengan menambahkan pendapatan mereka lah, tingkatkan ekonomi mereka. Yang ketiganya menekankan kepentingan institusi keluarga. Sebab saya nampak disebabkan kelemahan institusi keluarga, maka anak-anak terbiar dan banyak masalah sosial yang kami hadapi lah di dalam kawasan Taman Medan. Muhammad, ini ada soalan berikutnya berkenaan dengan daripada pengalaman keseluruhannya dalam tempoh masa bertanding sebagai calon sampailah menang dan menjawat jawatan. Apakah nasihat yang Muhammad kepada wanita yang mungkin ada keteringinan
untuk menyertai bidang politik dan menjawat jawatan kerajaan pada masa depan, khususnya PRU 13 ni? Nasihat yang berhormat kepada mereka. Nasihat saya kepada para wanita, mereka perlu tingkatkan ilmu mereka dan juga tahap ketahanan mereka lah dari segi psikologi berdepan dengan karenah pengundi-pengundi lah. Kemudian mesti mendapat sokongan daripada keluarga. Itu sangat penting sebab saya nampak salah satu kekuatan saya adalah sokongan yang tidak berbelah bagi daripada suami saya dan juga anak-anak saya. Sebab sebelum saya bertanding, sebenarnya saya mendapatkan pandangan mereka sama ada saya perlu atau tidak kan. Jadi mereka katakan teruskan sebab ini antara usaha dan juga pengorbanan kita untuk membawa perubahan kepada negara kita. Ini ada perjuangan bersama. Jadi kita ada satu soalan ya daripada peminat. Satu lagi soalan, silakan kemukakan. Okey, silakan. Jadi kita seronoknya interaktif melalui internet ni, kita dapat soalan-soalan yang berharga daripada peminat dan yang berhormat pun seronok bersama-sama boleh berinteraksi ya. Yang berhormat pernah tak terdetik rasa menyesal, tu dia, menjadi wakil rakyat, apa cabaran yang paling hebat? Ini soalan panas ni daripada Hanafi Muhammad. Saya rasa saya dah duga dah perkara-perkara ini akan berlaku. Jadi saya nampak ini lumrah lah menjadi wakil rakyat. Memang inilah antara perkara-perkara challenges ataupun cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi. Saya anggap semua pengundi-pengundi saya ni macam anak-anak saya. Macam anak-anak, dia ada yang nakal, ada yang baik. Jadi yang nakal ni dia setengah ni nak perhatian. Tapi sebenarnya bila yang nakal ni kita bagi perhatian, jangan kita lupa yang baik ni. Jadi macam tu. Jadi kadang-kadang kita kena rotan. Bila nakal tu kena rotan kan. Jangan ikut je cakap dia, nanti jadi melampau. Jadi saya nampak macam tu lah. Saya tapi memanglah dia penat lah, memang memenatkan lah. Ada sedikit tu. Tapi tak sampai ke peringkat menyesal. Apabila kita dah berjaya hadapi ataupun atasi masalah tersebut, dia beri satu kepuasan. Iaitu yang best tu. Itu memang lepas tu kita rasa puas. Sebab kita dah mampu hadapi suatu cabaran ataupun dugaan yang sangat hebat, and we are successful in handling it. Itu memang memberikan kita satu kekuatan, kepuasan dan juga kekuatan sebenarnya. Masa itu terasa I'm alive dan daripada puncak nak terbang ke angkasa. Betul. Jadi yang berhormat, baiklah kita perhatikan satu daripada pendekatan Parti Keadilan Rakyat yang dianggap sebagai menandai satu corak baru dalam sejarah politik tanah air ialah satu undi, satu ahli satu undi Jadi macam mana yang berhormat melihat ini sebagai satu boleh dijadikan fenomena di mana dilebarkan sampai kepada Pakatan Rakyat, khususnya bulan Jun ni ada pemilihan di peringkat Parti PAS itu satu, kemudian di APA akan buat juga. Saya lihat perkara ni memang Parti Keadilan Rakyat memang sangat beranilah mengambil langkah untuk membuka pemilihan kepada semua ahli. Maknanya semua ahli menentukan pemimpin mana yang mereka nak menerajui puncak kepimpinan. Dan saya nampak ini memang satu cabaran yang hebat lah bagi mana-mana parti juga yang ingin membuka dari segi keanggotaan yang menentukan pemimpin, setiap anggota menentukan pemimpin mereka. Dan saya lihat kalau dalam Pakatan Rakyat, rakan-rakan kami seperti DAP dan PAS mungkin perlu melaluinya mengikut fasa demi fasa lah. Tidak maknanya terus begitu kan. Jadi sebab kita juga perlu mendidik ahli-ahli kita untuk mengetahui hak mereka lah. Jangan disalahgunakan satu undi, satu anggota tu. Sebab ada juga mungkin boleh berlaku salah guna hak tersebut Ni soalan mengusik sikit ni. Apa tu? Soalan mengusik sikit, iaitu 11 Mei adalah Hari UMNO. Jadi bagaimana kalau apa yang Parti Keadilan Rakyat lakukan ini, satu ahli satu undi, diimplementkan dalam UMNO? Pandangannya hancur namanya. Saya nampak tu. Nampak itu ya? Tak,
tak boleh berlaku sebab kita nampak kalau politik wang boleh berleluasa untuk memenangkan calon-calon yang bertanding. Saya lihat kalau satu anggota satu undi memang saya rasa berubah struktur memang tak memang saya tak boleh bayangkan macam mana sebab kalau kita lihat dari segi budaya yang ada di dalam UMNO pun mereka banyak menggunakan wang untuk mendapat sokongan. Jadi sukar nak dilakukan ataupun diberikan tanggungjawab ataupun hak tersebut kepada setiap anggota memilih pemimpin-pemimpin mereka nak. Sebab saya mesti pemimpin-pemimpin yang ada hari ini pun tak akan menang. Tak akan menang. Sebab ramai yang terpalit dalam politik wang. Itu dia. Jadi tanya diucapkan kepada Parti Keadilan Rakyat, khususnya pemimpin yang berani melaksanakan ini, satu contoh teladan bagi parti-parti lain di kemudian hari kelak. Namun demikian, kita singgah sekejap di Dewan Undangan Negeri Selangor untuk pandangan daripada Yang Berhormat sebagai timbalan Speaker Dewan respon Yang Berhormat perihal kehadiran, mutu perbahasan dan komitmen pemimpin pembangkang di sidang Dewan Negeri yang baru berlalu. Saya nampak negeri Selangor adalah antara negeri yang dari segi standard ataupun tahap perbahasannya tu agak membanggakan lah. Dia punya taraf tu agak tinggi kerana apabila kita berbahas dengan hujah tidak emosi. Walaupun di pihak pembangkang kita selalu lihat sangat emosional dan tak ada sokongan fakta. Mereka secara sembrono je melemparkan melemparkan tuduhan, melemparkan dakwah dan sebagainya, sedangkan fakta menunjukkan sebaliknya. Jadi mereka tetap dengan cara mereka. Dan dari segi kehadiran juga saya nampak di pihak kerajaan sangat baik. Memang kalau sehingga petang pun masih hadir dan masih membahaskan usul-usul. Tetapi di pihak pembangkang kalau petang tu dah tak ada, kosong. Jadi apabila giliran mereka dengar perbahasan orang lain, dah tak ada. Dia bahas pun tak ramai yang bahas. Jadi saya nampak memang itu tahap dia sangat rendah lah kalau dari segi pembangkang lah. Tapi kalau dari segi pihak kerajaan memang nampak lebih terserlah lah. Sebab wakil rakyat ni, suara rakyat adalah suara keramat. Masa itulah di dalam Dewan yang begitu penting dan mulia sudah tentu disampaikan suara. Masa itulah kita nak membahaskan, nak membangkitkan isu-isu berkaitan dengan kawasan yang kita wakili. Jadi kalau kita bawakan isu-isu yang berbentuk politik yang tidak menguntungkan tu, saya rasa itu membuang masa sajalah kan. Ini adalah masa yang paling seronok sebab kita biasa panggil pemimpin dan bila Yang Berhormat Haniza Muhammad Talha dipanggil, soalan pun bertalu-talu. Kita tahu apa sebabnya. Ada satu soalan daripada saya, Kristina Macam mana Yang Berhormat bantu golongan kurang berada di kawasan Yang Berhormat memandangkan keadaan hidup sekarang makin tinggi, kawasan PJ dan sekitarnya, kawasan pula kawasan high class. Itu nak tengok tu. Dia ada jurang sedikit Okey, kawasan saya tu memang kawasan yang memang berhampiran yalah dalam bandaraya PJ lah kiranya. Tapi kawasan saya tu dia agak murah sikit lah sebab kawasan tu didiami oleh ramai golongan yang berpendapatan rendah, pendapatan sederhana bawah lah. Saya bila harga barangan naik apa semua dan ramai juga keluarga yang jatuh kira pendapatan mereka kira bawah paras kemiskinan kiranya, saya cuba dapatkan bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan negeri. Kemudian saya juga cuba cari saluran ataupun sumber-sumber daripada
pihak yang lain lah, contohnya daripada pihak kerajaan tempatan, daripada Majlis Perbandaran sendiri, kemudian daripada individu-individu dan juga daripada organisasi bukan kerajaan. Saya bagi contoh baru ni bulan lepas sebenarnya saya ada satu program pelancaran bantuan pembedahan mata secara percuma yang diberikan oleh sebuah syarikat Rotary Club CIMB Bank kepada golongan kurang kemampuan lah. Kemudian saya juga dapat bantuan renovation ataupun ubah suai bangunan daripada pemaju yang baik hatilah untuk mengubah suai satu bangunan pusat pemulihan dalam komuniti untuk anak-anak kurang upaya. Jadi saya nampak sebenarnya ada banyak sumber-sumber lain yang kita boleh dapat untuk kita salurkan kepada orang yang memerlukan. Hanya kita perlu kreatif lah dan juga tidak melepaskan peluang. Apa juga opportunity atau peluang yang ada tu kita jangan lepaskan. Dan saya juga dalam usaha bersama pihak MBPJ dan juga ahli majlis Bandaraya PJ mengenal pasti keluarga-keluarga yang di bawah paras kemiskinan untuk kita bantu. Bantuan kita ni bukan dalam bentuk keuangan sahaja, tetapi dalam bentuk khidmat nasihat, kemudian bantuan pekerjaan contohnya, sebab mereka pendapatan rendah, jadi keperluan lebih daripada pendapatan, jadi mereka perlu dapat ataupun tambah pendapatan lah di situ. Jadi kita carikan mereka kerja supaya dapat menambahkan pendapatan mereka setiap bulan. Ya Muhammad, itu memang ada kaitan dengan soalan ini. Jadi kita tengok memanglah Yang Berhormat, di antara cabarannya ialah Taman Medan ya. Kita tahu dah kan, ada satu gambaran mengenai Taman Medan di sebuah bandaraya begitu indah. Jadi kawasan sekitar tu nampak ada sedikit jurang perbezaan Sebagai Yang Berhormat wakil rakyat di kawasan ini, bagaimana dalam jangka pendek dan jangka panjang Yang Berhormat menaikkan Taman Medan ni ke satu taraf yang agak setara dengan kawasan setempat, dari segi semua mendapat kecapan nikmat hasil negeri untuk rakyat? Itulah, apabila ada jurang perbezaan antara yang kaya dengan yang miskin, itu sebenarnya menimbulkan masalah. Jadi kita kena kurangkan jurang tersebut. Dan usaha saya pertama sekali menaikkan taraf infrastruktur di dalam kawasan Taman Medan. Ialah dari segi jadi kita tingkatkan dari segi kemudahan dan juga keselamatan. Apabila kita ada kemudahan yang baik, ini bangunan yang kita baru cat, baru dan sebenarnya cat ni diberi percuma oleh MBPJ dan saya telah dapatkan pemaju untuk membiaya kos mengecat tersebut. Cantik. Jadi saya nampak kalau kita tingkatkan infra dia, juga pada masa yang sama tingkatkan ubah sikap mereka lah, daripada segminda yang setinggan kepada segminda orang yang ingin pembangunan, kemajuan dan sebagainya. Jadi ini akan memberi gabungan yang baik lah. Sebab kalau kita ada kemudahan yang bertaraf bandaraya, tapi kalau sikap kita ni masih lagi sikap setinggan, contohnya kita duduk dalam rumah apartmen, dah cantik apa semua dengan kemudahan air, elektrik dan sebagainya, tapi kita masih lagi berfikiran seperti tinggal di setinggan. Jadi kita buang sampah merata, kita rosakkan sikap lah kita rosakkan harta benda awam. Jadi
benda tu walaupun baik tapi dia tak mendatangkan manfaat kepada mereka. Jadi kita kena ubah sikap, kena ubah, dan juga kita kena sediakan infra yang berpatutan ataupun yang sesuai lah. Dan saya usaha tu memang saya dah mulakan. Saya sediakan lebih banyak tempat-tempat untuk beriadah bagi orang-orang muda. Kemudian pembersihan kawasan, lepas tu dengan mengecat bangunan tadi. Kemudian kita tukar kantong sampah yang dah lubang-lubang tu, tukar dengan yang baru. Jadi saya dapat maklum balas kawasan-kawasan tersebut sudah kurang tikus. Jadi sikit lagi kita nak buat. Sekarang ni usaha membaiki longkang yang pecah yang lama tu sedang dibaiki. Kemudian selepas ini saya dah tetapkan satu tarikh bulan Jun, nanti kita akan buat satu gotong royong besar-besaran serentak. Cantik sangat. Untuk tangkap tikus, Ya bersihkan Muhammad, bila kita hantar wartawan ke kawasan Taman Medan dan mereka yang berada di Dewan Negeri Selangor ramai berpendapat mereka inginkan Yang Berhormat terus berkhidmat di kawasan seperti ini khususnya di Taman Medan N33. Sudikah Yang Berhormat terus melangkaui sampai ke PRU13 sebagai wakil rakyat di sini? Saya rasa banyak perkara yang saya dah buat setakat inilah dalam tempoh 3 tahun ini, dan sebenarnya ada perkara-perkara lain yang saya ingin lakukan untuk penduduk Taman Medan. Apabila saya dah lakukan semua itu, saya rasa mungkin selesailah tanggungjawab saya jadi saya lihat ada banyak lagi perkara sebenarnya dari segi pembangunan insan, sebab kawasan Taman Medan ni seperti Encik Zainuddin cakap tadi, bila sebut Taman Medan dia ada satu macam stigma. Jadi kita nak buang stigma tu sebenarnya daripada Taman Medan. Jadi berbagai kaum, terutama sekali orang Melayu dan juga orang India boleh tinggal bersama, saling faham memahami, dan kurang pergeseran, kurang silap faham dan sebagainya. Dan saya nampak itu antara usaha saya lah. Dan saya agak pelik juga sebenarnya, walaupun Taman Medan ni banyak dia punya sejarah dia, banyak perkara-perkara yang besar yang berlaku dalam Taman Medan, tapi tak ada satu catatan khas yang dibukukan tentang apa yang berlaku dari mula sehinggalah ke hari ini. Yang sebenarnya tak ada. Jadi saya itu antara perkara yang saya nak lakukan, sebab saya pernah berbincang dengan pihak museum untuk mereka mula mengumpul maklumat-maklumat ni, maklumat-maklumat ini. Jadi saya nampak itu sangat berharga untuk generasi yang akan datang, supaya mereka tahu sebenarnya apa yang telah dilalui oleh kawasan yang duduk di dalam bandaraya PJ ini, sehingga melahirkan individu-individu yang penting. Sebenarnya di dalam kawasan Taman Medan ini ramai juga yang orang yang berjaya sebenarnya, tapi hanya tidak disuluh dan diwar-warkan. Jadi Yang Berhormat, kalau bercakap dengan Puan Haniza Muhammad Taha, kejap je rasa sejam kan. Baiklah, Yang Berhormat akan sudi datang ke studio lagi sekali. Kita banyak lagi perkara yang sudah tentu insyaAllah. Jadi saudara, berdirinya seorang Yang Berhormat Haniza Muhammad Talha bersama para pemimpin dari Parti Keadilan Rakyat dan juga semua pemimpin Kerajaan Negeri Prihatin Pakatan Rakyat bersama-sama, dan kita minta semua penduduk dan mengundi menerusi PRU 13. Sama-sama kita berdiri daripada Taman Medan, kemungkinan kita ke angkasa dan juga Putrajaya.